Berkat rimbanya si pokok jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup biarlah berhenti isikan akal dengan ilmu. Majlis diteruskan lagi dengan agenda utama. Majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Al-Syekh Haji Muhammad Nasri bin Rahmat untuk tampil bagi menyampaikan ceramah Maulidi Rasul. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis yang saya muliakan, yang berusaha pengurusi tadbir masjid, parit kangkung serta barisan ahli-ahli jawatan kuasanya. Juga yang dimuliakan kepada Tok Pengulu Mukim, Tok Adam, juga kepada Tok Ketua Kampung serta barisan DPKK, juga tidak dilupakan kepada pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan seterusnya kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang penuh dengan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang membuat kebaikan. Pertama kali saya sampai di masjid ini, dia tak pernah lalu, tak pernah nampak. Baru ni baru jumpa masjid ni. Saya memang ada rutin setiap bulan, ada beberapa masjid surau saya akan buat lawatan. Lawatan solat maghrib, saya bagi kuliah. Lawatan solat Jumaat, saya bagi baca khutbah. Kemudian pertemuan bersama dengan rakyat masjid. Tetapi oleh kerana masjid surau kita di Batu Pahat ni dia paling banyak dekat Malaysia, bukan dekat Johor, dekat Malaysia. Ada 700 masjid surau kita. Jadi 2-3 tahun memang tak habis round lagi. Jadi kalau ikut giliran masjid tuan-tuan ni belum sampai lagi. Jadi oleh kerana dah panggil, dah diundang, saya beri keutamaan. Alhamdulillah kawan-kawan dapat jugalah tengok wajah orang Parit Kangkung. Sama lebih kurang juga dengan orang Bukit Pasir, orang Rengit, orang Senggarang. Tak adalah rupanya pelik sangat, tak ada, sama aja. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila menyebut tentang sambutan Maulidur Rasul ini, ada satu nama yang terpahat dalam hati kita. Nama ni tak perlu diperkenalkan. Mungkin tadi ada di kalangan tuan-tuan yang ditegur oleh orang kampung ke, mungkin ibu-ibu ke, mana nak pergi tu cantik-cantik pakai baju, ada maulud Nabi. Oh, kat mana? Masjid. Nabi mana? Ada tak orang kampung ni tanya, Nabi mana nak disambut ni? Kalau ada lah dia tanya Nabi mana, suruh dia keluar daripada kampung ni lagi bagus. Rasanya tak pernah lagi ada orang tanya, betul tak? Bila sebut maulid Rasul, maulid Nabi, tak ada Nabi lain dah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad.
Muhammad ini apa maknanya? Muhammad ini maknanya seorang yang terpuji. Namanya. Inilah satu-satunya manusia. Rasulullah ni satu-satunya manusia, nama dengan orangnya sama. Namanya bermaksud seorang yang terpuji. Bukan saja maksud namanya, bahkan orangnya benar-benar terpuji. Nama dengan orang sama. Dia tak macam kita. Kita nama pun boleh tahan hebat juga, tapi orangnya belum tentu hebat. Berapa ramai kita tangkap orang berkhalwat dekat hotel bajet dekat Batu Pahat. Bila siasat, kita minta IC. Bila minta IC, siapa nama? Muhammad namanya. Namanya bagus, tapi kena tangkap khalwat. Jadi nama orang ni dengan orangnya tak sama. Berapa ramai kita tangkap orang yang boleh nombor ekor tu. Bila siasat, tengok IC, siapa nama? Haji Muhammad. Lagi hebat daripada yang tadi. Namanya bagus, orangnya pula tak berapa bagus. Jadi sebagai mukadimah yang pertama ni tuan-tuan, apa kata kita berazam sempena Maulidur Rasul tahun ini, walaupun dah bulan yang ketiga ni, dah nak masuk bulan ketiga ni, apa kata kita cuba jadi manusia yang sama dengan nama kita. Ini balik nanti tuan-tuan buka lah, carilah Google ke apa maksud nama kita, dan cuba berfungsi sebagai namanya. Saya Muhammad Nasri. Nasri ni apa? Yang memberi pertolongan. Nasara yansuru, nasran nasirun mansurun. Jadi siapa-siapa ada masalah boleh jumpa saya. Minta tolong. Nanti saya tolonglah. Tolong apa? Tolong yang ini jumpa penghulu. Penghulu selesaikan. Yang ini jumpa ketua kampung. Yang ini jumpa pengusi. Itu namanya tolong juga. Jadi cuba jadi orang yang sesuai dengan namanya. Sebab itu tujuan nama kita ni diberi untuk apa? Nama kita diberi tujuannya supaya didoakan. Ibu kalau panggil anak diiringi dengan doa. Nak doa dengan apa? Doa dengan nama yang diberi. Ayah kalau panggil anak, kena doakan dia. Doa apa? Doa dengan nama dia. Kalau nama anak kita tu Muhammad, tolong mak angkat kain baju kejap. Masa dia angkat baju tu, doa, ya Allah, kau perkenankanlah peribadi anak aku ini sesuai dengan namanya. Itu tujuan bagi nama. Muhammad, tolong abah pergi kedai kejap. Doakan, ya Allah, kau perkenankanlah peribadi anak aku ini sesuai dengan namanya. Seorang yang terpuji. Bukan saja namanya, panggilannya pun kena baik. Kadang budak ni nama dah bagus, tapi panggilannya tak berapa bagus. Kat sini rasanya ramai yang nama Muhammad. Berapa orang yang ibu, ayah panggil nama anak dengan nama Muhammad? Ada tak? Muhammad, tolong mak angkat baju kejap. Muhammad, tolong mak ambil daun pandan kejap. Ada tak? Macam tak ada pernah dengar ke tak? Muhammad jadi apa? Jadi pendek aja. Mat. Oh, mat. Sama ada mat tu mat tajwid. Mat tajwid tu kan, alif waw ya tu kan. Mat. Itu tajwid dah tu. Kadang-kadang jadi lain juga. Mamat, mana Mamat? Jadi nama tu tak sesuai. Panggilan tu tak berapa sesuai. Orangnya dah bagus, panggilannya kena bagus. Abdullah, ramai orang nama Abdullah. Berapa ramai orang panggil dengan nama yang diberi. Abdullah, tolong mak basuh pinggan kejap. Abdullah, tolong basuh motor kejap. Tak ada. Dia jadi pendek. Jadi apa? Dolar mana dolar? Kau nampak dolar tak kata dia? Kebetulan dolar pun lalu naik motor. Naik motor kan laju. Nak panggil dolar tak sempat. Dipendekkan lagi. Dol. Jadi dodol budak tu lembik. Budak tu bagus. Namanya pun bagus. Panggilannya pula tak bagus. Dalam Al-Quran, Allah menyeru Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dia panggil Nabi Adam, ya Adam. Dia panggil Nabi Musa, ya Musa. Dia panggil Nabi Yahya, ya Yahya. Tetapi bila panggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan takkan jumpa Allah panggil ya Muhammad, tak ada. Allah tinggikan darjat dia. Ya ayyuhan nabi, itu pangkat dia.
Ya ayyuhar rasul, tu pangkat dia. Maknanya apa? Panggilan tu dengan tujuan nak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana namanya, seorang yang terpuji. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, bukan saja Rasulullah ni seorang yang terpuji, namanya, orangnya, bahkan dia memang sungguh-sungguh dipuji orang. Tadi kita dah puji dah, kita berselawat. Ini selawat kat Batu Pahat ni entah kali berapa dah tuan-tuan. Tuan-tuan pun saya ingat dah mengikuti Maulidur Rasul pun dah banyak kali kan. Pun dah banyak kali kita selawat. Maknanya satu hari ni saja saya kira banyak tempat yang buat selawat. Maknanya Rasulullah ni senantiasa dipuji oleh makhluk Allah SWT. Lagipun memang dah disebut dalam Al-Quran, Allah tinggikan Rasulullah ni. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Apa lepas tu? Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan namamu bagimu wahai Muhammad. Itu janji Allah. Memang akan ditinggikan terus sampai hari kiamat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih mahal lagi, Rasulullah ni bukan saja dipuji oleh kita, bukan saja dipuji oleh makhluk langit dan bumi, lebih mahal lagi Rasulullah dipuji oleh Allah dan juga malaikatnya. Tadi hari Jumaat dengar tak tadi ada imam sebut dekat mimbar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru turun ayat, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah perintahkan kita selawat kepada Rasulullah, tapi dia dah buat dulu. Mana ada perintah yang Allah suruh kita buat, dia buat. Allah suruh kita semayang, dia tak semayang. Allah suruh kita puasa, takkan Allah nak puasa. Allah suruh kita berzakat, takkan Allah nak berzakat. Tetapi bila suruh selawat, dia selawat dulu. Jadi maknanya selawat ni bukan calang-calang amalan, tuan-tuan. Sebab itulah kita selalu adakan perhimpunan seperti ini. Nak buat maulid Nabi banyak kali pun tak apa. Contoh hari ni buat, tak puas, buat lagi minggu depan contohnya, tak puas juga, buat lagi. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Cuma mikirlah pula, apa pula nak pergi makan orang kampung ni. Kita selalu tersekat kat situ lah. Ada makan tak? Ada duit tak? Pasal kita dah terbiasa. Tapi tak ada masalah. Setakat ni saya tak pernah dapat aduan Masjid Surau tak buat maulid sebab lembu tak ada, kambing tak ada, duit tak ada. Allah bukakan rezekinya. Kadang ada saja orang bagi. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, jadi jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan tentang majlis yang kita buat, tentang manusia yang kita raikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni manusia macam kita. Sama kepalanya, kakinya, tangannya, dia bersuara, mata, telinga, hidung, sama duduknya dekat sini. Rasulullah disebut sebagai Muhammadun Basharun. Muhammad ini manusia biasa macam kita. Tetapi biasanya dia tu luar biasa. La kal bashar, bukan macam manusia biasa. Nabi ni dia tinggi sangat pun tidak, rendah sangat pun tidak. Ada sahabat yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Tetapi bila Rasulullah berjalan dengan orang yang lebih tinggi daripada dia, lagi jauh kita akan nampak Nabi lagi tinggi. Itu mukjizat Allah bagi kepada Rasulullah. Tidak ada siapa yang boleh mengatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni macam kita juga, kadang-kadang dia batuk. Saya ni pun masa ni okey lagi ni. Mungkin dah hujung ni sekarang suaranya dah lain. Dah banyak cakap aja dah berubah. Bila kita batuk, kita ada kahak. Kita keluar, kita ludah. Nabi pun sama. Nabi berludah juga macam kita. Bezanya apa? Ludah Nabi jadi ubat. Dalam peristiwa perang Khaybar, Sayyidina Ali matanya bengkak, merah. Apa Nabi buat? Nabi guna air ludah dia. Dia sapu dekat mata Sayyidina Ali, hilang bengkak, hilang merah. Itu ludah Nabi. Tuan-tuan jangan mentang-mentang balik maulid Nabi ni
Anak kena penyengat apa kat rumah tu korang, ludahnya mata budak tu. Saya takut bengkak lagi sebelah. Bukan hilang bengkak, tambah bengkak lagi. Ludah kita tak sampai tahap itu. Nak bagi tahu tentang orang yang kita nak nyambut ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Nabi ni juga, kalau kita rewang, kita buat kerja sesama kita, kan keluar peluh. Sama, Nabi pun berpeluh juga. Bezanya apa? Peluh Nabi jadi wangi sangat. Bak kasturi. Tahu kasturi? Bukan kuih kasturi tu. Kasturi yang Allah bagi dekat kijang. Dia wangian daripada syurga. Tapi Allah bagi dekat makhluk yang namanya kijang. Macam lebah. Madu tu daripada syurga juga. Tapi Allah bagi dekat lebah. Jadi dapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanginya macam itulah. Kerana dia minyak wangi tulis kasturi kijang. Wanginya subhanallah. Makin peluh, makin ramai sahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Wangi sangat. Ada orang pada kangkung macam tu. Bila rewang aja, ramai orang dekat dia. Dia tengah godak korma ni. Makin kuat peluh, makin banyak peluh, makin ramai orang datang. Rasa macam tak ada lah. Makin tak ada orang ni, tinggal dia seorang aja. Itu korma tu, dia punya masin garam ke masin peluh, wallahu alam, sangka baik aja kan. Tapi nak beritahu, tak ada yang lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada keraguan. Kerana apa tuan-tuan? Memang ada sebahagian daripada masyarakat kita tak berapa suka dengan majlis ni. Dah buat peringkat kebangsaan, dah buat peringkat negeri, dah buat peringkat daerah, dah lah. Buat apa nak dipanjang-panjangkan lagi? Tak, negeri Johor ni, selagi tempat tu ada orang, selagi itulah. Selagi ada masjid, selagi ada surau, selagi ada parit. Kat Betul Pahat ni, kat mana ada parit, kat situ ada majlis maulid. Walaupun tempat tu tak ada surau, asalkan ada orang, buat maulid. Hospital besar tu dah buat dah. Tak lama tu panggil lagi penceramah. Siapa yang panggil? Klinik gigi, klinik mata dalam tu ada banyak-banyak klinik tu. Panggil juga. Ini kemeriahan di negeri Johor. Ni tak habis lagi ni. Bila habisnya? Sampai bulan puasa nanti. Sekali lah tuan, ada juga orang jenis tak sempat nak buat agaknya. Sekali tuan, kata dia, Maulid Nabi, Ma'al Hijrah, Isra' Mi'raj, Nisfu Sya'ban, sekali agung, kata dia. Setahun sekali je buat. Tapi besar dia buat. Pun ada juga. Tak apalah. Sekurang-kurang dengan tujuan untuk meraihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah ini ada satu sifat? Ada 4 sifat yang wajib bagi dia. Siddiq, amanah, tabligh, fathana. Apa makna siddiq? Benar. Luar biasa sungguh sifat benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah jumpa orang macam ni. Kita pun ada juga orang yang benar, tapi tak macam benarnya Rasulullah. Kalau saya nak jelaskan, saya kena tanya soalan pada tuan-tuan. Siapa boleh jawab, angkat tangan. Jujur jawab. Jangan tipu. Tapi kalau betul pun tak ada hadiah. Nak bagi telur dah bagi tadi, tu kira hadiah lah tu. Jujur jawab. Dalam ramai-ramai yang ada dalam masjid ni, kat dalam ke kat luar ke, sepanjang hidup tuan-tuan, daripada kecil dulu sampai hari ni, siapa kat sini seumur hidupnya tak pernah tipu walau sekali? Angkat tangan. Sekali tak pernah tipu. Saya pun tak berani angkat tangan ni lah. Paling tak ada orang rumah kena tipu lah. Cakap nak pergi masjid, melencong pergi warung kau punya, dah kena tipu dah. Tak ada. Kita memang ada sifat tu. Tapi Rasulullah tak ada tuan-tuan. Daripada dia lahir sampai dia wafat, tak pernah tipu walau sekali. Tuan-tuan bayangkan, apa jenis orang macam ni, tak pernah jumpa kita. Kemudian ada sifat satu lagi dipanggil fatanah. Apa dia? Bijaksana. Rasulullah ni kan tak sekolah, Nabiul Ummi. Dia tak pandai baca, dia tak pandai tulis. Nabi ni tak sekolah. Jibril mengutuskan wahyu kepada Rasulullah, Iqra' ya Rasulullah. Mula-mula Nabi tak boleh baca. Iqra' ya Rasulullah, Nabi tak boleh ikut. Akhirnya dipeluk oleh Jibril. Rasulullah boleh baca. Dan seterusnya Rasulullah selepas itu dia menerima 30 juzuk
wahyu daripada Jibril berperingkat-ringkat, bertahun-tahun. Mana ada buku? Mana ada kitab? Mana ada tulisan? Nabi guna akal dia. Jadi rupanya tuan-tuan Rasulullah ni ingatannya sangat luar biasa. Lagi sekali saya tanya tuan-tuan soalan kedua. Ini pun kena jujur juga. Tadi tak boleh jawab. Yang ini saya tak pasti boleh jawab ke tidak. Dulu masa kita kecil, kan kita menyusu. Kita menyusu susu mak kita, betul? Siapa dekat sini dia boleh ingat masa dia menyusu dulu, tuan-tuan banyak menyusu belah kiri ke belah kanan? Wah, sudah. Menghadap ke atas. Tak payah tengok atas, memang tak ingat, tuan-tuan. Budak kecil tu pun tak ingat agaknya, apa lagi kita. Yang punya susu pun tak ingat, apa lagi yang menyusu. Tapi Rasulullah bila ditanya sahabat, Nabi ingat. Nabi ni disebut, dia kata, aku banyak menyusu sebelah, kata dia. Nabi ingat. Nabi ni nyusu sebelah aja. Bukan saja dia ingat dia nyusu sebelah, Nabi ingat kenapa dia menyusu sebelah. Dia tahu pula tu kenapa dia menyusu sebelah. Kerana nak bagi laluan kepada anak-anak susuan yang lain. Tengok tuan-tuan, ingatan Rasulullah luar biasa. Memang kita takkan jumpalah manusia yang macam ini. Rupanya ada, Allah ciptakan satu manusia yang sangat-sangat hebat, sehingga Nabi dapat gelaran ahsanu khalqillah, sebaik-baik manusia. Bukan manusia, sebaik-baik makhluk Allah. Kalau disusun makhluk ciptaan Allah daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dialah yang paling baik sekali, duduknya paling atas, ranking paling atas, tak ada berkongsi dengan sesiapa. Hebatnya Rasulullah ni sehingga dia dapat satu-satunya manusia namanya duduk sebelah nama Allah. Mana ada manusia lain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut nama Allah, sebut nama dia. Ila idza dzukirtu dzukirta ma'i. Bila nama aku disebut, nama kau pun disebut. Mana ada manusia dapat kelebihan macam tu? Sampai Allah sebut, sesiapa yang nak dapat kasih sayang aku, dia mesti sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sayang Nabi, tak dapat kasih sayang dia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi Ibrahim dapat gelaran Khalilullah, teman rapat Allah. Nabi Musa alaihissalam dapat gelaran Kalamullah, berkata-kata dengan Allah. Nabi Isa alaihissalam dapat gelaran Ruhullah, rohnya dicampak dalam tubuh Siti Maryam tanpa bapa. Nabi Nuh alaihissalam dapat gelaran Najiyallah, yang diberikan pelepasan oleh Allah ketika banjir besar. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat gelaran apa? Habibullah, kekasih Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah mukadimah saya. Ni mula-mula lagi ni. Ni baru mukadimah aja ni. Pengusi pun tak beritahu habis pukul apa. Saya pun tak jauh dekat pengaram tu, dekat aja. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini saya nak bagi tahu satu sifat yang ada pada Rasulullah yang kita boleh ambil contoh. Satu pun cukup dah. Mengambil kira sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Rasulullah untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Yang namanya alam, dia dapat rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sebut, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada manusia. Memang Rasulullah ni diciptakan oleh Allah sebagai hadiah kepada kita. Kita ni kalau dapat hadiah kan rasa suka, betul tak? Rasa gembira, rasa bahagia. Jadi hari ini kita nak tunjukkan rasa bahagia kita dengan rahmat yang Allah bagi kepada kita. Apa yang ada pada Rasulullah ni? Dia ada satu sifat dalam jiwanya, iaitu berjiwa rahmah. Pengasih, penyayang, pengampun, pembantu. Tak boleh tengok orang susah, sentiasa mementingkan orang lain. Tak pernah mengata orang, menuduh orang, membenci orang. Hatinya bersih sangat-sangat Rasulullah ni. Lebih-lebih lagi dengan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak
mengingati umat yang tak akan jumpa dengan dia. Nabi banyak memikirkan bagaimana nak memudahkan urusan agama umat yang terkemudian. Kita dah. Tuan-tuan tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ingat lagi? Nabi diangkat ke langit melepasi 7 petala langit, ke Sidratul Muntaha. Apa kemuncaknya? Nabi dapat perintah daripada Allah. Perintah apa? Perintah solat. Mula-mula Allah perintahkan Nabi beritahu dengan umat dia berapa waktu kena semayang. Tuan-tuan ingat lagi? 50 waktu. Kalau ikut Rasulullah ni tak ada masalah nak buat 50 waktu. Maknanya dia turun bawah, terus beritahu dengan umat Islam kena semayang 1 hari 50 waktu. Tapi Nabi turun aja, Nabi Musa dengan Nabi sendiri fikir, oh tak boleh umat aku buat 50 waktu ni. Sebab dia kata 50 waktu, bukan rakaat. Kita hari ni 5 waktu, betul tak? Campur rakaat ada 17 rakaat. Tapi kalau 50 waktu, ambil 2 rakaat pun cukup lah. Kali dengan 50 berapa? 100 rakaat. Kalau 3 rakaat 3 rakaat dah ada 150 rakaat. Tuan-tuan bayangkanlah. Kalaulah Rasulullah ni tak ada jiwa rahmah, tak ingat pun umat akan datang ni, dia fikir dia je, apa jadi dengan kita? Sampai sekarang kena semayang 50 waktu, 100 rakaat 1 hari. Agak-agak apa jadi dengan kita? Tak sempat buat ceramah ni rasanya. Tengah semayang kita ni, tergolek-golek kat belakang tu, tombang masing-masing dah 100 rakaat. Tuan-tuan bayangkan. Jadi maknanya solat 5 waktu yang kita buat, yang hukumnya wajib tu, rupanya adalah hasil perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jangan tak semayang. Pesan orang kampung kita, jiran kita, anak-anak kita, suami, isteri, keluarga kita, jangan ada yang tak solat. Nabi dah berjuang. Tuan-tuan bayangkan, banyak kali naik, panjang hadisnya. Naik dapat kurang 45, naik lagi kurang 40, naik lagi kurang 30, 35, 30. Bayangkanlah tuan-tuan, turun naik. 5 tu pun kata Nabi Musa, oh tak boleh. Takkan nak merayu lagi lah. Jadi jangan ada keraguan. Jangan fikir kalau tak ada subuh 2 rakaat apa, kalau subuh tu pukul 10 kan senang kita. Ini subuh pukul 5, hari ni pula makin awal kita nak bangun. Kadang ada juga yang mengeluh. Jangan komplain Allah punya hukum ni. Allah buat hukum ni sekali je tuan-tuan, dia sampai kiamat. Tak akan berlaku perubahan, tak ada. Tak ada kitab sebut tahun 2028 nanti semayang kita berubah daripada 5 waktu jadi 3 waktu je. Tak ada. Kalau jumpa kitab ada kitab macam tu, beritahu saya. Tak ada. Ada orang tanya, tuan, najis anjing dengan babi tu kan dibasuh dengan air tanah. Tu zaman Nabi, mana ada sabun. Sekarang ni kan ada sabun yang power tu. Sekali lalu je putih terus baju kita. Tak boleh ke dibasuh najis anjing babi ni dengan sabun? Boleh tak? Tak boleh. Cari dia sabun power macam mana pun tak boleh. Tetap dibasuh dengan tanah. Ini Allah ni buat sekali je. Dia boleh pakai sampai bila-bila. Tengok Allah buat manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni sama. Kalau fikir kita, kerja dah banyak sekarang ni, serabut kepala dah. Kalaulah Allah tambahkan tangan lagi 2, kan senang kita buat kerja. Satu depan, satu belakang. Basuh pinggan sini, basuh baju sini. Ini goreng. Sedap ni. Tak ada, tak. Allah tetap. Allah tahu kesulitan hidup kita. Tangan tertabur. Jangan fikir dengan akal kita. Takdir tu Tuhan dan juga hukum hakam tu Tuhan. Tapi ada juga yang melampau. Dia tanya hukum. Tuan, saya pergi pasar. Kat pasar ni kan ada setengah pasar tu diasingkan lah. Ada yang tidak halal tu, dan sebelah ni halal. Betul tak? Diasingkan. Apa hukum?
lalat ni, dia pergi dekat babi ni, makan ni, nyonyot ke apa, hisap ke apa. Lepas tu dia terbang pula pergi dekat tahu, dekat sebelah sini. Terbang pula pergi kat ikan, dekat sebelah yang boleh ni. Apa hukum tuan? Oh, payah nak jawab macam tu. Awak pergi pasar ni nak cari ikan ke nak cari lalat ke? Tuan-tuan boleh nampak ke lalat ni bergerak ke mana? Jangan dipikir sampai macam tu sekali. Lain lalat tu pakat ramai-ramai digonggong seekor babi dalam pasar tu, tu lain. Jangan fikir macam tu. Tuan nak tanya, saya ni ada kebun semak, jadi laluan babi kata dia. Macam mana saya nak semak-semak ni kata dia. Itu pun satu hal juga. Payah juga nak jawab. Bakar je lah apa nama semak tu. Pasal semak tu lah dia lalu. Ni kadang payah juga nak jawab. Tapi nak beritahu tuan-tuan, apa saja Allah dah tetapkan hukum begitu, begitulah jadinya. Jangan dipikir yang bukan-bukan. Kalau ada pula sampai orang fikir kita ada wuduk, tiba-tiba buang angin. Lepas tu tuan-tuan nak semayang, kena ambil wuduk boleh tak? Ada. Batal sebab terkentut tadi. Tapi masa kita ambil wuduk tu, yang basuhnya mana? Muka, tangan, kepala, kaki. Yang tukang kentut tu haram tak dibasuh. Ni kalau fikir pakai akal ni tak semayang kita. Kenapa tak basuh? Ni fikir kita ni. Jangan. Bila Allah kita ni ada hukum hakam yang sami'na wa ata'na, ikut aja. Macam tuan-tuan pergi klinik demam, panas, dah makan ubat, tak berkesan juga. Biasa apa dibuat doktor ni? Dia injek kat mana? Kat mana panas? Sini. Kat sini ke dia injek? Tak pernah dibuat doktor injek kat sini. Kat mana? Punggung. Apa kena mana punggung dengan sini? Itu kena tanya doktor. Betul tak? Berlaku sebenarnya dalam hidup kita. Jadi waktu isyak dah masuk, kita bagi laluan azan. Sebab ada orang yang dia memang bergantung dengan azan. Tak azan, tak semayang kat rumah. Jadi jemput Bilal laungkan azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi sikit. Jadi yang pertama tadi ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjiwa rahmah, maka kita dapat tunaikan solat 5 waktu yang tidak membebankan kita sebenarnya. Yang keduanya, peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Taif. Nabi berjumpa dengan para pemimpinnya untuk mohon izin berdakwah kepada agama Allah. Apa dijawab oleh pemimpin Taif ini? Dia tak setuju dan diupah sekumpulan pemuda untuk halau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat halau, bahkan Nabi ini dibaling dengan batu, dengan kayu, berdarah-darah tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan kasut yang Nabi pakai itu penuh dengan darah. Sehingga kan malaikat pun tak boleh tahan. Malaikat menawarkan, wahai Rasulullah, engkau cakap mana satu bukit, mana satu gunung, aku musnahkan orang Taif ni. Tapi Nabi ni berjiwa rahmah. Walaupun luka, walaupun berdarah, jangan malaikat, kata dia. Aku datang bukan itu tujuannya. Tak apalah, kata Rasulullah. Aku doakan orang yang baling aku dengan batu, dengan kayu ni, satu hari nanti akan lahir daripada tulang-tulang sulbi mereka keturunan yang beriman kepada aku, kata Rasulullah. Itu jiwa rahmah. Nabi tak balas pun, tuan-tuan. Kalau kita dah berdarah, dah lebam, malaikat pula menawarkan gunung bukit, rasanya dah rata Taif tu kita kerjakan. Tapi Nabi ni berjiwa rahmah. Jangan didoakan pula. Itu doa untuk orang tak beriman tu, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tak lama tu selepas pembukaan kota Mekah, ramai orang Taif yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi umrah, cuba cari package yang ada lawatan ke Taif. Dia Taif ni macam kalau kita sini macam dekat Cameron Highland tu lah. Dia atas bukit dan dia sejuk dan di sana banyak buah-buahan dan tempat Nabi dihalau tu pun ada lagi. Tempat Nabi, kampung yang dihalau Nabi tu ada lagi. Ditunjukkan, dijadikan sebagai ingatan kepada kita. Rasulullah pernah ke sana tetapi tidak dapat izin daripada pimpinan orang-orang Taif. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah jadi imam. Tengah-tengah baca surah, Nabi dengar anak kecil menangis dekat belakang. Maknanya ada ibu yang bawa budak kecil. Apa Nabi buat? Nabi pendekkan surah. Sebab Nabi bimbang nanti jiwa rahmah antara ibu dengan anak terganggu. Ia terganggu mak tadi ni. Kena pula anak ni pula terus menangis. Sebab itu imam kena berjiwa rahmah. Imam dekat depan kena tengok yang datang. Masuk seorang batuk teruk. Masuk lagi seorang daripada sana, terdengkut, gawat pun punya. Masuk lagi seorang sakit pinggang. Masuk lagi seorang letih betul muka je. Ini kalau nampak ramai yang sakit daripada yang sihat,
pendekkan surah. Ini namanya berjiwa rahmah. Sebab Nabi dah sebut, apabila kamu solat bersama ramai manusia, falyukhaffif, maka ringankanlah. Kemungkinan di belakangnya ada orang tua, ada orang sakit, ada orang macam-macam keuzuran. Itu. Tuan-tuan pernah dengar ada imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Pendek lah imam ni baca. Lupa agaknya. Tengok rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Sudah dibaca Yasin dah pula. Rupanya tak. Allahu Akbar. Memang pendek imam ni agaknya. Ini kalau suruh jadi imam tarawih ni bagus ni. Cepat kita habis. Tengok hari besok pula. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Allahu Akbar. Confirm dia ni memang jenis pendek lah. Tengok rakaat kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim, Nun aja dia baca. Allahu Akbar. Salah tak? Tak salah, boleh. Tapi kalau tuan-tuan jumpa imam ni tiap-tiap malam Alif Lam, habis semua Alif Lam, Yasin, Nun, Qaf, kena report je bagadi lah. Apa jadi surah lain ni asyik Alif Lam je. Itu kalau darurat, betul Kalau memang terpaksa potong, mana tahu ibu-ibu dekat belakang tu ada nyamuk orang kampung tu, dia bawa ubat nyamuk, terbakar langsir tu. Api-api kata makcik tu. Jangan pula imam baca Sabbihisma Rabbikal A'la, memang gentunglah apa orang perempuan kat belakang tu kan. Kan ada dekat mana kat Bandung tu tahun bila saya lupa, tengah sembahyang kan, tiba-tiba gempa bumi. Ada yang lari, ada yang tinggal. Jadi yang itu imam kena standby lah. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, termasuk juga ada orang tanya saya, hari Jumaat pagi, subuh Jumaat kan kita baca surah Sajadah dan juga surah Al-Insan. Memang sunnah Rasulullah. Memang Nabi kebanyakan pagi Jumaatnya dia baca surah itulah 2. Jadi kalau kita baca bermakna kita ikut sunnah Rasulullah. Tapi dia tetap surah. Bila surah ni dia bukan wajib. Nabi pun bukan setiap minggu dia baca. Tengok jemaah. Kalau pagi Jumaat minggu depan hujan selebat-lebatnya, yang masuk dalam ni menggigil, menggeletar ni, boleh tak imam tukar surah? Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan kuliah hanya setiap Jumaat ni lah. Sesekali kena baca. Ada kemampuan, baca terus. Nak lagi nampak semua orang kampung ni bertenaga, baca surah apa, mampu pula tu. Cuba sesekali. Kan ada kita punya tempat depan tu, buka suratul Baqarah. Solat Isyak, surahnya suratul Baqarah. Imam kena beritahu dengan jemaah, hari ni kita nak baca suratul Baqarah. Jadi tuan-tuan tarik nafas, tegakkan pinggang, tulang-tulang semua okey, semua okey. Kena beritahu, jangan main bawa aja. Memang tombang orang belakang tu kan. Tapi kalau lah imam bagi tahu suratul Baqarah, daripada kuat, terus tak kuat kita, betul tak? Sebab tak biasa. Dekat Mekah tu saja je, betul tak? Saja je, panjang macam mana pun, sebab barakah buminya. Tanah sana tak macam tanah Parit Kangkung lain. Kat sana rajin semayang, balik Parit Kangkung sambung balik tak rajin juga. Kadang-kadang itu kelemahan kita. Tapi nak beritahu tadi, imam kena berjiwa rahmah. Bukan saja kepada manusia, kepada haiwan pun dapat jiwa rahmah Rasulullah. Nabi nak balik, tiba-tiba dengar suara panggilan nama dia. Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi tengok belakang, tak ada orang. Yang ada seekor rusa. Rupanya rusa tu panggil Rasulullah. Nabi dapat mukjizat, faham bahasa rusa. Macam Nabi Sulaiman faham bahasa semut. Tapi dia cakap rusa cakap lah, bukan macam saya cakap ni. Ya Rasulullah, itu orang. Ni rusa tu cakap bahasa dia, Nabi faham. Saya pun tak pandai nak ngajuk makan macam mana bunyi rusa ni.
Jadi Nabi pergi dekat rusa, Nabi tanya, "Wahai rusa, kau panggil aku?" "Ya Rasulullah." "Kenapa?" "Aku ni baru lepas kena tangkap, masuk perangkap. Ada seorang badui tu, dia buat jerat, masuk perangkap rusa ni. Dia nak sembelih aku tu, dia tengah siap-siap nak sembelih ni. Aku nampak engkau, aku panggil." "Kenapa?" "Minta tolong, lepaskan aku. Sebab ada lagi 2 ekor anak aku kat balik bukit tu, belum menyusu lagi. Engkau lepaskan aku sekejap, aku nak menyusukan. Nanti aku patah balik, nak sembelih lah." Janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusa ni. Jadi Nabi lepaskan. Jadi rusa ni sambung menyusukan anak dia kat balik bukit tu, 2 ekor. Habis nyusu, dia balik semula. Badui tadi ni kebetulan dia nampak apa yang berlaku antara Nabi dengan rusa ni. Dia terpegun. Apa dia buat? Dia tak jadi sembelih. Dia hadiahkan rusa ni kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku hadiahkan rusa ni pada kau, ambil lah." Nabi dapat rusa ni tak macam kita. Kalau kita bawa balik barbecue panggang, panggil orang kampung, satu kampung kita makan. Nabi tak. Apa Nabi buat? "Wahai rusa, sekarang ni kau dah jadi milik aku. Aku lepaskan kau." Ni jiwa rahmah Rasulullah. Kau sambung balik, pergi balik bukit tu, nyusukan anak engkau. Sambung menyusukan anak engkau sampai jadi apa tuan-tuan? Jadi apa? Jadi rusa dah. Takkan jadi lain pula. Ramai tak boleh jawab soalan ni. Jadi rusa yang baik lah agaknya. Jadi maknanya apa tuan-tuan hadirin sekalian? Marilah kita sama-sama berazam untuk jadi manusia yang berjiwa rahmah, berjiwa baik, berjiwa bersih. Jangan mudah sakit hati dengan orang. Jangan mudah tak puas hati dengan orang. Jangan mudah rasa benci dengan orang, rasa iri hati, kadang rasa dendam. Percayalah tuan-tuan, sekarang ini hati manusia yang paling bersih sekali siapa? Hati umat Islam di Palestin hari ini. Sangat bersih hatinya. Hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Hati yang berhubung dengan Allah ni sangat dekat. Hati yang ada kesatuan bersama dia. Tak sempat nak benci, tak sempat nak tak puas hati, tak sempat nak ada rasa yang sifat-sifat yang keji ni, tak ada dah tuan-tuan. Ni, di sana ni Allah tunjukkan ada lagi orang yang imannya sangat kuat. Gembira tengok sahabat dia mati, jadi syahid ni dia. Alhamdulillah, dia syukur dengan Allah. Syukur suami dia dibunuh oleh orang Yahudi, jadi syuhada. Syukur dengan Allah. Bayangkanlah, persekolahan pun dihentikan. Sebab apa? Budak dah tak ada. Ibu-ibu hamil tu nak dikeluarkan anak ni, nak bersalin tu, tak ada bius. Tuan-tuan bayangkanlah macam mana sakitnya ibu ni. Tapi iman mereka tuan-tuan, betul, imannya subhanallah. Malah ada di kalangan pejuang mereka sebut, "Jangan kasihani kami," kata dia. "Kami dah ada jalan nak pergi mana. Kami sedang menuju giliran untuk mati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihanilah kamu." Ditunjukkan pada kita. Kasihanilah kamu yang masih lagi bergelumang dengan dunia dan dosa, kata dia. Tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok pula Yahudi, ini Allah tunjukkan dalam banyak sejarah, banyak kaum yang derhaka dengan Allah, Allah musnahkan. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kan Allah musnahkan terus. Fir'aun dengan pengikutnya habis Allah musnahkan. Tapi Bani Israel ni Allah kekalkan sampai hari kiamat. Kekal tuan-tuan. Dan hari ni dah mula orang tahu mana satu Yahudi, mana satu Israel, mana satu Zionis. Kena ingat balik keturunan sejarah Nabi-Nabi kita. Kita ada 25 Nabi yang kita kena beriman, betul tak? Yang disebut dalam Al-Quran. Dalam 25 ni tuan-tuan, 12 orang Nabi datang daripada Bani Israel. Bermula daripada Nabi Ibrahim AS. Dia dapat 2 anak. Satu Nabi Ishak, satu Nabi Ismail yang kena sembelih tu. Nabi Ishak dapat anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni nama lain dia ialah Israel. Dalam bahasa Arab, Abdullah, hamba Allah. Baik nama Israel ini. Dia dapat anak 12 anak cucu Bani Israel. Salah seorangnya ialah Nabi Yusuf AS. Kan ditolak adik ni masuk dalam telaga.
Diambilnya baju orang ni, disapunya dengan darah kambing. Beritahu dengan bapaknya Nabi Yaqub, adik dia kena makan serigala, kata dia. Itulah watak pertama Bani Israel. Dia tipu bapa dia. Memang penipu besar pun Yahudi ni. Nampak tuan-tuan, itu watak dia yang pertama. Dengan bapa dia, Nabi pula tu. Daripada itulah lahirnya Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, akhir sekali Nabi Isa alaihissalam. Sekarang ini ditunggu oleh 3 agama, Yahudi, Islam, Nasrani. Yahudi ditunggu siapa? Ditunggu Al-Masihud Dajjal. Dia tengah tunggu. Yang kita tunggu Imam Mahdi, kita tunggu Isa Al-Masih. Orang Nasrani pun tunggu Nabi Isa Al-Masih. Tengok banyak benar Al-Masih. Masih mana satu? Wallahu a'lam. Kena tahu sejarah ni. Allah nak tunjukkan ada lagi manusia yang sejahat-jahat manusia. Ada tuan-tuan. Masa mula-mula dulu dia tak ngaku. Sekarang dah ngaku dah. Betul tak? Dia dah terang-terang cakap memang dia yang bunuh. Memang dia yang bunuh orang awam. Tengok. Punyalah. Sejahat-jahat ni dia panggil syarrul bariyah. Sejahat-jahat manusia. Jadi ambil pengajaran untuk kita. Memang kita tak mampu nak pergi sana. Rasanya kalau didaftar, kalau ada laluan lah, Batu Pahat ni dapat laluan, kita masuk Gaza, sama-sama berjuang dengan pejuang di sana. Rasanya ramai daftar nama ni. Semangat kita. Tak tahan tengok kekejaman yang dibuat di Palestin. Tapi kalau tuan-tuan pergi sana, nak buat apa? Apa boleh buat? Nak pegang bom, tak pandai. Nak baling pun tak pandai. Takut meletup sendiri. Nak bawa kita kebal pun tak pandai. Bawa motor masuk parit, apa lagi bawa kita kebal dia tak? Tak perlu tuan-tuan. Itu bukan bahagian kita. Kerana Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak ikut pergi perang Badar Al-Kubra. Tak ikut. Dia nak pergi. Tapi Nabi tak pergi dengan izin Rasulullah. Sebab isteri dia sakit. Tapi Nabi kata apa? Engkau termasuk dalam senarai orang yang terlibat dengan perang Badar Al-Kubra. Walaupun dia tak pergi. Rupanya mereka yang menyiapkan bekalan untuk orang pergi perang, dia terlibat. Orang yang menyiapkan senjata untuk orang pergi perang, dia terlibat. Kita ni terlibat secara langsung tu tidak. Tapi dengan doa kita, solat hajat kita, kunut nazilah kita, sumbangan kita, mudah-mudahan Allah catat nama-nama kita terlibat dengan perjuangan. Pejuang-pejuang di Palestin mempertahankan tanah suci Baitul Maqdis, mempertahankan Masjidil Aqsa. Tapi itulah saya katakan tadi tuan-tuan, kita kena ada hati yang bersih. Walaupun kita mohon kemenangan untuk mereka, rupanya kita tak menang dengan hati kita. Tengok orang sebelah beli peti ais. Mana dapat duit? Ni iman kita nipis sangat. Minggu depan suami dia beli motor pula. Bang, minggu lepas baru beli peti ais, dia dah beli motor. Jangan-jangan kebetulan benda hari masjid. Jangan-jangan duit masjid dah boleh pakai dah. Ni hati kita. Orang kita betul. Mudah sangat ni. Mengata sana sini, terlampau mudah nak bagi tahu. Allah nak tunjukkan betapa nipis di iman kita. Betapa mudahnya kita rasa tak puas hati dengan orang, benci dengan orang, sakit hati dengan orang. Kadang tak pasal-pasal marah pun ada. Pergi cari parking dekat pasar raya. Pusing, tak jumpa. Pusing lagi, tak jumpa. 3-4 kali pusing tak jumpa, apa rasa? Sakit tak? Sakit. Siapa yang sakit dulu? Suami ke isteri? Semua ngadap ke belakang tu. Apa kata isteri? Apa dia buat? Orang dalam pasar raya tak keluar-keluar. Dia belanja tu sikit-sikit dah. Orang pun nak belanja juga. Dimarahnya orang dalam. Tengok. Itu tak pasal-pasal sakit hati. Pusing lagi bang. Dah kena marah suami. Pusing lagi. Pusing. Nampak macam ada kosong. Tu kosong tu bang. Cepat sikit. Berilah tekan minyak suami ni. Baru nak masuk, ada kereta kancil rupanya dalam tu. Dah banyak kali kena kan. Kereta kancil ni kan separuh daripada kereta besar, betul tak? Kena marah kereta kancil tu. Lain kali belilah kereta besar sikit, menyusahkan orang, kena marah. Tengok tuan-tuan. Pusing lagi bang, pusing lagi. Pusing.
nampak satu keluarga dah keluar dengan barang-barang, ada juga bang kita, tahu pun keluar, pun kena marah juga. Elok aja keluar bawa barang-barang semua, buka bonet kereta, masuk barang, buka pintu, masuk barang, apa dia buat? Masuk balik dalam pasaraya. Apa rasa? Sakit tak? Sakit. Tengok tuan-tuan. Itu benda orang tak kacau kita, betul tak? Orang tak usik kita, dah sakit hati. Macam mana nak pergi Palestin? Betul? Belum cukup syarat lagi tuan-tuan. Lebih-lebih lagi bila Allah datangkan ujian. Bila Allah uji ni, apa tugas kita? Buktikan iman. Nabi Yunus AS ditelan ikan nun, dicampak ke laut, apa hukum? Mati. Dicampak ke laut, hukumnya mati tuan-tuan. Allah utuskan ikan nun makan Nabi Yunus. Tapi ikan ni besar. Walaupun ditelan ikan, dia tak mati lagi. Ikan ni terus ke dasar laut. Ikan besar. Dasar laut ni gelap. Dalam perut ikan pun gelap. Waktu malam tu pula gelap, 3 kegelapan. Tapi Nabi Yunus selagi hidup, dia masih hidup, akalnya berfungsi. Apa dia buat? Dia hubungkan hatinya dengan Allah. Ni iman dia. Bukan ikan yang matikan aku kalau bukan dengan izin Allah. Maka dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Agaknya dibaca banyak kali, sakit perut ikan tu, pergi ke pantai, dimuntahkan Nabi Yunus selamat. Nabi Ibrahim dibakar dalam nyalaan api Raja Namrud, bukan api dapur gas tu, api marak menyulang. Dah kena bakar, memang dah masuk dalam api. Tapi selagi hidup Nabi Ibrahim masih hidup. Bukan api yang matikan aku kalau bukan dengan izin Allah. Usaha habis-habisan. Apa dia baca? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulahi wa ni'man nasir. Allah sejukkan api itu. Nabi Muhammad SAW lebih hebat lagi. Peristiwa hijrah. Kan semua orang Islam dekat Mekah kena hijrah dekat Madinah, betul? Tapi sahabat semua dah pergi, Nabi tak pergi lagi. Nabi kediam sekali. Nabi tunggu perintah daripada Allah. Bila dia kena pergi? Bila? Nabi kena perintah keluar daripada rumah, hijrah ke Madinah apabila rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Kalau kita fikir akal, kenapalah dah kepung baru semua keluar. Jangan petikaikan takdir Allah ni. Betul tak? Jangan petikai. Nabi kekasih Allah, dia tak keluar pintu belakang, dia tak keluar ikut tingkap, dia keluar pintu depan. Tengok tuan-tuan, dia keluar pintu depan. Keluar pintu depan ni dah ada 10 orang ni dah nunggu nak masuk rumah Rasulullah, nak bunuh Rasulullah. Tapi iman Rasulullah, ajal maut bukan di tangan orang ni. Dia buka pintu, dia ambil pasir. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tak nampak semua. Tak nampak Nabi keluar tuan-tuan. Tahu-tahu dah tak ada. Ini. Walaupun saat di laut, dalam perut ikan, dibakar api, orang nak bunuh, tapi hati tak mati. Walaupun hukumannya mati. Ini baru tak dapat parking, hati dah mati tuan-tuan. Lampu traffic light tu daripada hijau jadi merah, marah orang depan, lambat sangat. Ni iman kita nipis sangat. Jadi percayalah hadirin hadirat sekalian. Wah, ni kalau tengok muka tak nak bangun, tak nak balik. Tapi belum makan lagi kan? Belum lagi. Sikit lagi. Dia bukan selalu datang, betul tak? Ini musim Maulidur Rasul. Biasa musim Maulid ni yang paling banyak, paling ramai orang ni peringkat daerah. Yang lepas peringkat daerah ada kedatangan kita punya kerabat di Raja. Berapa ramai tuan-tuan? 15,000 orang. Lembu kita berapa? 17 ekor. Tuan-tuan bayangkanlah. Punyalah banyak makanan Allah bagi. Tapi bila habis saja sambutan peringkat daerah, ada suara-suara sumbang. Apa dia? Tak dapat makan. Ada juga yang Allah takdirkan orang tak dapat makan. Dia beratur, dia pegang dulangnya daripada belakang ke depan. Makin depan kan makin tak tahan. Dia punya bau nasi maulid tu lah. Ke depan lagi. Wah, lepas ni giliran kita. Elok je sampai giliran kita. Kita ulur je dulang, pakcik yang jaga tu minta maaf. Habis kata dia.
Allah dah datangkan ujian. Tuan-tuan nak buat apa dengan dulang tu? Yang kita dah pegang daripada belakang tu, lengah juga pegangnya, ke depan. Tak ada. Ditunjukkan, memang habis sungguh. Ingat pesan saya tadi. Ujian ni biasanya Allah bagi, dia tidak ikut apa yang kita nak. Betul tak? Memang kita marah, tapi tugas kita apa? Buktikan iman. Kalau betul lah orang baik kangkung ni beriman, apa imannya? Tuan-tuan yakin tak? Yang bagi makan rezeki kita hari-hari siapa? Allah. Yang bersifat Ar-Razzaq. Kalau yakin betul dengan Allah, itu takdir Allah, bukan pakcik itu yang salah, bukan jantan kuasa yang salah, Allah takdir. Apa nak buat dengan dulang ni? Peluk dulangnya, peluk kuat-kuat, masuk dalam masjid, ngadap mimbar ni. Ya Allah, aku redha ya Allah, aku yakin ni semua takdir Engkau ya Allah, pasti ada hikmahnya. Sedih-sedih juga, nak iman-iman juga, lapor-lapor juga. Ada orang ambil kangkung macam ni pengusi? Macam tak ada. Yang ada apa? Rasa nak hempuk je kepala pakcik. Nasib baik tak ada rambut, kata dia. Tak boleh. Kita kena terima. Katakanlah ulu punya ulu, sampai turn kita, nasi ni satu pinggan besar pakcik itu masuk, berasap nasi biryani gam. Pergi piuk sana pula, dalca, berasap lagi dulang tu. Pergi piuk sana pula di ulu ni, ayam masak merah, berasap, dah penuh asap. Dah tak tahan dah. Dah macam masuk dalam separuh perut kita. Cari tempat, letak tepi. Pergi ambil air, sirap, bandung, soda, ais, 2 gelas. Nak nghabiskan sedulang ni, dapat je air ni tuan-tuan. Cari dulang, hilang. Allah kata tuan-tuan cuma dapat tengok, dapat bau, tak dapat rasa. Apa rasa? Lagi sakit daripada yang tadi, betul tak? Yang tadi tak dapat, ini dah dapat, dah tengok. Nah tuan-tuan, kalau Allah kata tidak, tetap tidak. Tuan-tuan kena buktikan iman. Tak ada jalan lain. Akan ada satu bisikan, ini iblis. Dia pun layan iblis ni. Orang ajar betul jantan kuasa ni, kata dia. Lain kali lantiklah orang jaga dulang orang, kan tengok, dia marah. Dia pula jadi pengusi. Bertukar wajah, marah tak puas hati, balik rumah tak ikut pintu depan, pergi pintu belakang, duduk kat meja dapur tu, panggil orang rumah, "Pah, kau pergi panaskan lauk pauk yang malam tadi tu." Orang asam, orang masjid kan, dia marah lagi, lapor aku ni, dah keluar daripada subuh tadi, berarak lagi, tak dapat makan. Tuan-tuan bayangkanlah. Akhirnya isteri panaskan lauk apa semua dihidangkan. Ada nasi putih sikit, telur sikit, sayur sikit, ikan sikit. Akhirnya dapat pegang nasi. Tadi kan tak dapat pegang, betul? Dapat pegang punya kepal, ambil sayur sikit, ambil ikan sikit, ambil telur sikit. Nak masuk ke mulut, dia angkatlah nasi ni. Dah nak masuk dah, lagi sikit nak masuk. Baru nak masuk, baru nak telat, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Siapa pula datang? Dah kena bibir dah tuan-tuan. Dah kena bibir dah. Kalau Allah kata tidak, tetap tidak. Lagi dia marah. Tadi aku duduk tak nak bagi salam, time aku nak suap, macam tu bagi salam, marah-marah juga, layan-layan juga dia tahu. Kucing jantan banyak pula kat rumah. Dah lama tak jumpa ikan. Anak beranak menghabiskan nasi kat atas meja dia. Tetap tugas kita apa? Buktikan iman. Jadi tuan-tuan percayalah, Allah datangkan ujian ni macam-macam. Banjir sudah, penyakit sudah, betul tak? Panas terik pun sudah. Hari ni pula tengah hujan ni, selalu tengok parit, betul tak? Selama ni tak pernah tengok parit tuan-tuan, betul tak? Time tak hujan, haram tak dipedulikan parit tu, semak ke tak semak ke. Bila hujan-hujan dia rajin pula tengok parit tu. Kena marah GPS, jalan berlubang, kena marah JKR, habis kena marah aja. Jadi tuan-tuan percayalah, Allah sedang melihat hati-hati kita. Kan kita baca surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Siapa paling baik amalan ni? Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita betulkan hati kita. Memang tujuan Rasulullah diutus untuk membersihkan hati-hati kita. Kerana hati yang bersih saja layak masuk dalam
syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah setakat ini. Dia pokok lama-lama tiup angin pun tombang juga dah. Tadi saya nak ceramah, tengok muka tuan-tuan tak apa terang tadi. Tapi dah hujung ni macam bercahaya nampak. Ini cahaya iman ni barangkali. Mungkin subuh besok penuh masjid kita ni agaknya lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya bercakap bukan makna saya lagi baik. Kalau tuan-tuan pergi Batu Pahat, jumpa saya buat salah, tegur saya. Mana tahu maghrib orang tengah azan tu, jumpa saya dekat dalam pasar raya, tengah cari sayur dekat Nirwana kan. Tegur saya. Assalamualaikum. Tuan Kadi kan? Tak semayang ke? Maghrib ni kata. Tegur saya. Saya tak marah, saya terima teguran tuan-tuan. Tapi jangan marah pula, saya pun kena tegur juga. Haji kat sini buat apa pula? Sama-samalah kita tegur menegur. Sama-samalah kita sambung hubungan silaturahim kita. Sama-samalah kita solat. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Syekh Haji Muhammad Nafi bin Rahmat atas penyampaian ceramah yang amat berinformasi dan sungguh bermanfaat.